Okey, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah, beri taufik kepada kita, juga beri sihat afiat kepada kita semua. Lapang masa hari ini dapat bersama-sama lagi dengan Ustaz dalam program metodologi qiraat yang mana kita bincang daripada usul riwayat Warash. Dan program ini kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Latin dan juga timnya yang banyak berusaha menjayakan program pembentangan usul riwayat Warash, ya. Alhamdulillah. Tema laut hari ini Ustaz belayar tenang, Kak Ros mungkin berombak sikit, ya, bergelombang sikit. Gelombang sikit je. Kerana dah bersedia untuk menjawab soalan-soalan kuis hari ini, ada beberapa soalan lah kan. Hari ini confirmnya berapa soalan, ya? Hari ini banyak, ada 5. Ada 5, okey, insyaAllah ada 5. 5 hadiah itu pun atas infak tuan-tuan dan puan-puan Zoom tu, ada yang infakkan, alhamdulillah. Terima kasih, moga diberkati rezeki, dimurah rezeki dan diberi sihat afiat, dipanjangkan umur lagi, insya-Allah. Okey, Ustaz ni sambil-sambil tengah setting di live Facebook. Sekarang kita agak sukar nak buat seperti biasa, terpaksa guna Zoom, tak ada technician, sendiri punya kena buat. Jadi maaf. Okey, dah masuk ke? Dah masuk ke Kak Lina dalam Facebook? Tak perasan juga. Rasa macam dah masuk. Sekejap kita tengok. Saya rasa tadi dah makan. Okey, dah masuk. Okey, alhamdulillah. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kita belajar riwayat Warash. Riwayat Warash lebih banyak daripada riwayat Qalun lah. Okey, biasanya di awal kita akan datangkan pembentangan berkenaan dengan pengenalan qiraat. Jadi hari ini saya tak datangkan pengenalan qiraat kerana hari ini banyak benda yang kongsi dengan usul riwayat Warash. Tapi dalam satu tapi cuma dia panjang sangat, ada kait-mengait. Okey, berpandu kepada kitab ini. Bagi yang ada boleh rujuk nanti, bagi yang tak ada boleh tengok di slide. Kita sambung daripada perbincangan yang lepas ialah tentang mat dan kos. Mat dan kos. Okey. Pada pertemuan yang lalu kita belajar mat dan kos ialah mat muttasil dan munfasil. Selesai. Dan kita juga masuk sedikit mat badal. Ini hari ini nak masuk mat badal. Hari ini kita belajar mat badal. Satu hukum yang masyhur bagi riwayat Warash. Kita dapat mengenali riwayat Warash di mat badal. Antaranya kita dapat kenal qari'ah ini baca Warash. Dari mana kita kenal? Ada sesuatu bacaan dia baca tu berbeza riwayat yang lain terletak pada hukum mat badal. Pertamanya memberi takrifkan tentang mat badal. Ya, mat badal iaitu mat yang terletak selepas hamzah qata'. Mat badal ialah mat yang terletak selepas hamzah qata' dalam satu kalimah. Sebagai contoh lebih jelas, ada hamzah qata',
kemudian ada jumpa alif atau jumpa waw ataupun jumpa huruf ya. Jadi bunyinya a, bunyi i, bunyi u. Senang je nak ingat mak badal. Bunyi a, bunyi i, bunyi u. Maka dalam tu yang kita datangkan di sini ialah antaranya ialah kalimah li'ila, kan bunyi i. Ila fihim pun bunyi i. Amanahum bunyi a. Okey, yang ada i. Dan kalau pun kita boleh ambil kalimah-kalimah yang ada bunyi u, contohnya utia, ula, banyaklah ya. Baik. Asalnya mungkin dah ramai dah kenal mak badal ini, dan tak kurang juga ramai yang kenal mak bedal. Mak badal ramai dah kenal, tak kurang juga mak bedal pun ramai juga yang kenal atau bukan kenal, berlaku mak bedal. Asalnya dalam kalimah itu dia ada dua hamzah. Ini tentang mak badal ya. Kita nak bagi asal usul dia. Hamzah pertama berbaris. Hamzah pertama berbaris, manakala hamzah yang kedua pula mati. Itu asal dia. Satu berbaris, satu mati. Lalu yang mati ini ditukarkan hamzah yang kedua ini menjadi huruf mat. Jadi huruf mat ni ada 3 alif atau waw ya. Yang mana tu pilih, dia akan melihat kepada baris sebelumnya, bersesuaian baris hamzah yang pertama. Kalau baris atas, tukar jadi alif. Okey. Kalau baris depan, tukar jadi waw. Kalau baris bawah, tukar jadi huruf ya. Okey. Jadi kalau kita lihat Adam asalnya ialah Adam. Adam. Utu asalnya utu. Imana asalnya imana. Tapi Arab dia dah tak cakap gitu. Dia dah tak cakap Adam, utu, imana. Dia dah tak cakap gitu. Okey, pertuturan mereka pun sudah pun berlaku pertukaran. Jadi nak ceritanya asalnya apa? Kenapa dia jadi gitu? Ini adalah satu kaedah dalam memudahkan dalam sebutan. Ya, agak berat kalau nak baca satu berbaris, satu mati. Adam. Ya Adam. Berat, dia agak berat sikitlah. Ya. Ya Adam. Kalau Adam, dia lebih ringan. Okey. Pertuturan. Sebab itu ia berlakunya pertukaran. Okey, sekejap ya. Dalam skrin semua. Saya kena kecilkan sedikit. Di skrin Facebook maksud saya. Okey. Terus kepada bagi mak badal, atau syibih badal, ya, mak badal atau syibih badal mengikut bacaan Warash ada 3 wajah. Ada 3 wajah. Syibih badal tu makna menyerupai mak badal. Menyerupai mak badal. Boleh 3 wajah. Ini hukumlah, hukum mak badal. Dah kenal mak badal, kita nak tengok pula apa hukumnya, maknanya, kadar harakatnya, berapa yang perlu dibaca. Bagi Warash boleh baca 3 wajah. Satu dibaca dengan qasr. Qasr maknanya 2 harakat. Tawasud maknanya 4 harakat. Isba' maknanya di situ 6 harakat, ya. 6 harakat. Okey. Boleh senang je ingat mak badal 2 4 6. Tak adalah qiraat lain kecuali boleh baca 4 dan 6. Yang lain qiraat lain semuanya baca dengan 2 harakat. Semuanya baca 2 harakat. Tapi Warash baca 2, 4 dan 6. Baik. Ketiga-tiga wajah ini yang kita sebut 2 atau 4 atau 6 harus dibaca sama ada pada badal muhaqqaq. Pada badal muhaqqaq.
Yang ada buku boleh tengok buku. Ini memang Ustaz copy direct daripada buku. Target Ustaz, Ustaz nak bentang kulit ke kulit. Maknanya kalau khatam ni, potong buku ini dan bolehlah dia nak buat ngajar siapa-siapa nanti, senang. Tak sempat nak tanda tangan. Tanda tangan sendiri nanti. Ya. Okey. Ketiga-tiga wajah ini sama ada badal muhaqqaq. Okey, badal muhaqqaq ataupun dipanggil badal mughayyak. Kalau badal muhaqqaq itu ialah maknanya bunyi atau sebutan yang kita sebut a, i, u tu dia memang tepat pada makhraj hamzah itu di pangkal halqum, dia tak berubah. Itu badal muhaqqaq. Seperti kita kata kalimah al-mau'udah. U tu jelas bunyi u dah. Ataupun utu, ataupun imana, ataupun amanu. Ya. Itu badal muhaqqaq. Ataupun badal mughayyak. Badal mughayyak. Okey, badal mughayyak ialah badal yang berubah. Daripada a, i, u tadi dia dah bunyi yang lain. Sama ada berubah ini berubah kerana apa? Berubah kerana tengok tashil. Ada yang berubah kerana tashil. Kenapa boleh jadi tashil? Ada sebab dia. Iaitu dalam hukum dua hamzah dalam satu kalimah. Kalau kita masih ingat yang kita belajar kolon dulu, ada bincang pasal dua hamzah yang bertemu dalam satu kalimah, ya. Dua hamzah dalam satu kalimah. Kita kena baca tashil hamzah yang kedua. Tashil hamzah yang kedua, yang kolon kemarin tu. Warash pun sama. Kalau ada dua hamzah berimpun dalam satu kalimah, dia kena tashil. Walaupun tajuk tu belum sampai lagi, tapi Ustaz sebut awal secara ringkas, kena tashil. Kalau perhatikan kalimah waqalu a'alihatuna, nampak? A'alihatuna. Okey. Ada dua hamzah di sini, jadi tashilkan hamzah yang kedua. Tashil hamzah yang kedua. Ahalihatuna. Ahalihatuna. Lihatuna. Jadi dia dah tak bunyi seperti mana tepat pada makhraj hamzah lagi. Dia dah berubah. Ahalihatuna. Soalannya ialah, apakah masih boleh dibaca mat badal 4 atau 6? Yang dua tu memang confirm lah, dua boleh dibaca. Cuma soalannya 4 dengan 6 boleh baca ke tak? Sedangkan dia dah tak bunyi seperti mana amanu imana tu tak. Tapi dia dah berubah alihatuna, maka jawapannya tetap berlaku mat badal walaupun dia sudah berubah kerana tashil. Faham? Okey. Nombor 2, berubah kerana naqal. Ya, berubah kerana naqal. Ya. Kalau senyap tu ada masalah setting ni sebenarnya. Tengah duduk setting lagi ni. Okey, berubah kerana naqal. Naqal kita belum belajar lagi, tapi Ustaz sebut secara ringkas. Naqal ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah bermaksud pindah. Bila kita boleh pindahkan baris? Apabila huruf yang mati bertemu hamzah. Kaedahnya begitu. Nanti kita detailkan nanti. Apabila huruf mati bertemu hamzah, baris hamzah kena pindah. Pindah kepada huruf yang mati. Kemudian hamzah itu dibuang. Kalau perhati dan tengok kalimah wabil akhirah. Wabil akhirah. Bagi hafs kita baca jelas bunyi hamzah. Itu dipanggil tahqiq ataupun badal muhaqqaq. Cuma Warash dia dah tak bunyi a. Dia dah bunyi la. Wabila.
dah lam yang mati tu dah berbaris. Wabila. Okey. Bila baca wabila, kita mungkin tak perasan asal dia kecuali bagi mereka yang faham tentang hukum naqal, sudah berlaku hukum naqal. Jadi nak sebutnya walaupun dah berubah kepada bunyi yang lain, wabila bukan lagi bunyi wabil'a, dia tetap ada mak badal. Jadi perlu ingat baca 2, 4 dan 6. Itu 2. Wabila itu 4. Wabila itu 6. Okey. Selesai. Itu berubah kerana naqal. Ataupun badal mughayyar ini, badal yang berubah kerana ibdal. Ibdal maknanya menukarkan. Tukar huruf hamzah yang kedua, dia ada sebab lah tu kenapa kena tukarkan menjadi huruf yang lain. Kenapa di sini kena tukarkan menjadi huruf ya? Ni akan belajar nanti dalam bab 2 hamzah yang bertemu dalam 2 kalimah. Kalau masih ingat lagi yang kita belajar daripada riwayat Qadun, copy paste saja sebab hukumnya sama. Sebiji je. Kalau dah hafal yang kolun, masih ingat lagi berapa jenisnya, yang berbeza baris tu, berapa jenis semuanya, yang waras pun samalah. Jadi kalau tak ingat lagi, maknanya nanti jumpa lagi. Ya, kita akan bincang lagi benda tu. Jadi jangan bimbang. Walaupun tak ingat, belajar lagi. Tak ingat, belajar lagi. Ya. Kita akan bincang lagi tentang ni. Ringkasnya Ustaz sebut di sini, asal dalam bacaan Hafs ialah lau kana haula'i alihah. Jelas bunyi alihah. Tapi dalam bacaan Warash, dia dah tukar bunyi kepada huruf ya. Lau kana haula'i yalihah. Walaupun bunyi yalihah, dia tetap berlaku hukum mad badal yang perlu dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh ya? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu pada soalan, tanya terus ya. Okey. Baik. Contoh daripada surah Quraisy, sekali lagi tadi dah sebut daripada surah Quraisy. Jadi kalau kita baca surah Quraisy, banyak kita jumpa mak badal kan. Li'ila fi Quraisy. Kalau cara talakinya begitu, cara talakinya macam ni. Kita akan baca dengan 2 harakat. Li'ila fi Quraisy, ulang. Li'ila fi Quraisy, lepas ulang. Li'ila fi Quraisy, 2, 4 dan 6 harakat. Okey. Kemudian baru terus ila fihim, itu 2. Dan nak berhenti situ pun okey. Ila fihim 2. Shortcut. Ila fihim 4. Kemudian 6. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Yang ke-6 tu terus je lah. Jangan berhenti lagi. Nak baca berapa harakat lagi. Dah habis dah tu 6 terus. Itu kalau nak buat shortcut. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم. Stop di situ kalau nak buat shortcut. Itu baru 2. وَآمَنَهُم itu 4. Ulang di situ aja. Kemudian 6. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Jadi ada syekh yang bagi kita baca begitu dengan shortcut yang begitu. Ada juga yang tak benarkan, so baca pada awal sampai akhir. Jadi lambat khatam sikit lah kalau yang gitu. Yang shortcut tu boleh cepat sikit khatam. Okey, selesai. Baik. Terus, pada hukum badal terdapat pengecualian. Ni yang pengecualian ni yang panjang lebar sikit ni. Pada pengecualian dia. Terus. Okey. Pada hukum badal terdapat pengecualian daripada membacanya dengan tawassut dan isbah. Tawassut dan isbah. Maksudnya tadi kita dah sebut mak badal boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ada kalimah yang tak boleh baca 4 dengan 6. Kena baca 2 je. Padahal dia dah masuk mak badal, tapi kena baca 2 harakat aja. Iaitu
Kat mana yang tak boleh? Pada 3 usul. 3 usul. Dia ni macam ada yang mat badal, ada yang macam menyerupai mat badal. 3 usul dan juga 2 kalimah yang disepakati pengecualian dia. Semua ulama sepakat tak boleh. Dan ada 2 kalimah lagi yang ulama khilaf pada pengecualiannya. Ada yang benarkan baca mat badal 4-6, ada yang tak benarkan baca mat badal 4 dengan 6 harakat. Okey, usul yang pertama. Usul yang pertama ialah huruf hamzah yang terletak selepas sakin sahih. Ingat, kalau mat badal berlaku, hamzahnya letak selepas huruf yang sakin sahih. Sakin sahih ni makna huruf-huruf yang mati terdiri pada huruf-huruf hijaiyah kecuali alif, waw, ya, mat. Okey, alif, waw, ya, mat. Itu tak boleh, dan waw, ya, lin. Kecuali ya, kecuali. Kalau tengok kalimah Al-Quran. Kalau kita tengok kalimah Al-Quran, di situ ada syibi badal tu. Ana tu. Kalau nak kirakan boleh baca 4-6. Tapi oleh kerana sebelumnya huruf mati, huruf ra yang mati, maka tak boleh baca 4-6. Hanya baca dua saja. Wal Qur'anil Hakim contohnya, ya. Kita tak boleh baca wal Qur'anil Hakim, tak boleh sampai 4 harakat lah. Kalau nak waqaf tu lain lah. Jadi mat badal arid li sukun boleh aja. Mas'ula pun sama, tak boleh buat mas'ula, tak boleh. Az-zam'an pun sama, mad'uma pun sama, tak boleh 4, tak boleh 6. Okey, terus sekiranya sebelum hamzah itu tidak sakin seperti maaf, atau sebelumnya sakin mu'tal seperti fa'u al-mau'udah. Okey, ini nak apa ni? Okey. Al-mau'udah atau sebelumnya huruf mati terletak pada kalimah berasingan seperti man amana. Man amana, maka ia tak termasuk dalam pengecualian ini. Huruf mati yang terdiri daripada huruf mat ataupun lin. Yang ni bolehlah kita nak baca 2, 4, 6 boleh semuanya. Okey? Faham tak? Kalau al-mau'udah bolehlah nak buat 4. Al-mau'udah, dan boleh juga sampai 6. Al-mau'udatu su'ilat. Walaupun tengok sebelum hamzah tu huruf mati. Tengok macam ni pun mati, tapi huruf yang mati tu huruf waw. Waw, lin. Okey, ataupun alif mat pun boleh, ya. Okey. Terus itu selesai usul yang pertama. Usul yang kedua yang tak boleh baca mat badal dengan ataupun syibi badal dengan 4 dengan 6 ialah badal yang terjadi kerana waqaf. Bila waqaf berlakulah penggantian huruf. Itu panggil badal, ya. Badal terjadi kerana waqaf, iaitu pada huruf hamzah yang berbaris 2 di atas. Contohnya kalimah du'a, bunyi a kan? Jadi jangan confuse, jangan keliru di situ, jangan letak dia tu sama dengan amanu, imana ataupun fa'u. Tak, ya. Yang ni badal ni berlaku kerana waqaf. Kalau tak waqaf, dia tak ada berlaku badal di sini. Yang mana kita panggil, kalau waqaf ni dipanggil mat iwad. Jadi yang berlaku kerana hasil daripada mat iwad, maka tak boleh baca 4-6. Tak boleh buat wanida, tak boleh. Hanya 2 saja. Ini usul yang kedua. Usul yang ketiga, badal yang terjadi kerana kita mulakan bacaan dengan mengisbatkan hamzah wasal. Cuba perhati kalimah-kalimah yang mana ada hamzah wasal di hadapannya. Selepas hamzah wasal ada hamzah qata'.
Hamzah qata' itu mati. Hamzah wasal, lepas tu hamzah qata'-nya mati. Okey, dalam masalah ini pertamanya kita kena tahu kita nak mulanya dengan baris apa. Betul tak? Kita akan nak kena tengok nak mula hamzah wasal tu dengan baris apa? Baris bawah ke baris depan? Okey. Contohnya lah kalimah idzan. Idzan ada hamzah yang mati. Idzan, tapi bila kita mula dia dah tak bunyi gitu. Dia dah bunyi idzan. Idzan itu dah kaedahnya macam tu. Berhimpunnya dua hamzah, satu hamzah wasal, satu hamzah qata'. Hamzah qata' itu mati, maka hamzah qata' ditukarkan menjadi mat. Itu kaedah umum bagi semua qiraat. Okey, kaedah umum untuk semua qiraat. Sekali lagi Ustaz sebut, bila berhimpun dua hamzah dalam satu kalimah, hamzah pertama hamzah wasal, hamzah kedua hamzah qata'. Hamzah qata' ini ditukar menjadi mat mengikut baris hamzah wasal. Macam mana? Idzan kena mula baris bawah sebab huruf ketiganya baris atas kan? Huruf tiga baris atas. Jadi letak baris bawah. Maka hamzah qata' itu jadi huruf ya. Idzan. Kalau yang sebelahnya utumina, sebelahnya ituni. Jadi jangan confuse di sini. Dia nampak macam mak badal seperti imana, seperti utu, seperti amanu. Cuma dia tak boleh baca 4 dengan 6. Hanya 2 harakat sahaja yang dibolehkan. Okey? Selesai. 3 usul dah selesai. Ingat tak 3 usul tu? Tak ingat. Tak ada masalah. Tak ingat. Nanti lain kali baca lagi. Ya. Nanti ulang kaji sekali lagi untuk ingatkan 3 usul yang telah kita bincangkan tadi ya. Okey. Seterusnya ialah 2 kalimah yang memang sepakat ulama kata di sini tak boleh buat mat badal dibaca 4 atau 6 harakat. Pertama ialah kalimah Israila. Nampak bunyi kan? Bunyi tu cibi badal, menyerupai mat badal. Ila. Okey. Israila. Ya bani Israila dzkuru. Hanya boleh 2 harakat sahaja. Tak boleh baca dengan 4 atau 6 harakat. Itu kena ingat. Okey. Ini kalimah pertama. Kalimah yang kedua ialah kalimah yu'akhidhu. Yu'akhidhu. Kan bunyinya macam mat badal tu. Yu'akhidhu. Sama ada dia mufrad. Okey, maknanya kalimah ini datang bunyinya yu'akhidhu. Atau dia bersambung, dia berhubung dengan dhamir. Contoh, yu'akhidhukum. Ada sambungan dia, kum. Yu'akhidhuhum. Sambung dengan hum. Tu'akhidna. Atau tu'akhidni. Bersambung dengan dhamir. Jadi lafaz ini apa yang perlu diketahui juga, kalimah yu'akhidhu dan yang bersambung dengan dhamir ini dia dah tak bunyi a lagi. Dia dah bunyi huruf waw. Warash dah tukar siapkan hamzah ni jadi huruf waw. Yu'akhidhu dah baca dengan waw. Yu'akhidhu. Jadi dalam sebutan wa tersebut tak boleh panjangkan 4 atau 6. Pertamanya tuan-tuan dan puan kena tahu bunyinya bukan lagi a. Bunyinya sudah jadi wa. Itu satu. Yang kedua kena ingat tak boleh panjang 4 atau 6 harakat. Hanya dibaca panjang 2 harakat sahaja. Okey, 2 harakat sahaja. Baik. Terus selesai. 2 kalimah ini Israel dengan yu'akhidhu sepakat. Tak boleh baca dengan 4 atau 6. Okey, terusnya ialah 2 kalimah yang khilaf. Ini panjang cerita ni. Khilaf dalam pengecualian dia. Pertama surah Yunus. Ayatnya dalam ayat 51 dan 91. Okey.
Permasalahannya adalah pada mat yang terletak. Maknanya perbincangan kitanya ialah merujuk kepada mat yang terletak selepas huruf lam. Perhatikan, selepas huruf lam ada huruf hamzah. Selepas hamzah tu ada alif. Lam tu kan mati. Okey, lam tu mati. Tadi dah ceritakan kalau ada huruf mati bertemu hamzah nak buat apa? Huruf mati bertemu hamzah kena pindah. Kena naqal. Naqal atau pindah baris hamzah kepada huruf yang mati. Okey, cuba gambarkan. Sekarang ini lam tu mati tu jadi berbaris. Barisnya apa? Baris atas. Jadi bunyinya alana. Alana. Bunyinya macam tu. Hamzah tu dah dibuang. Kita baca matikan lam. Al-ana. Tapi Warash dia hidupkan lam. Alana. Okey? Baik, itu satu. Nombor dua ialah surah An-Najmi ayat 50, iaitu pada adanil ula. Bagi bacaan Warash di sini dia tak baca macam Hafs. Warash dia tak baca seperti Hafs. Dia kena idgham. Kena masukkan tanwin dalam huruf lam. Lam yang mati dah berbaris. Dari mana datangnya baris lam? Diambil daripada baris hamzah. Hamzah ni transferkan baris dia kepada berbaris. Sebelum dia mati, dia transferkan baris dia kepada huruf yang mati itu, iaitu huruf lam. Maka bacaannya ialah adallu. Adallula. Adallula. Boleh? Itu surah An-Najmi. Belum didetailkan lagi ni. Ini nak bagi penerangan ringkas, awal dulu ialah lam sekarang itu sudah berbaris. Alana adallula. Baik, sekarang kita tengok. Dua kalimah ini ulama-nya khilaf. Di kalangan ahli adab, ni ulama-ulama qurra lah, ya. Dipanggil juga ahli adab. Mereka ini sebahagiannya mengharuskan, membolehkan membacanya dengan ketiga-tiga wajah boleh kita nak buat. Tiga wajah mat badal boleh dibaca. Itu sebahagian pendapat. Sebahagian yang lain pula kata tak boleh, kena dua harakat sahaja. Jadi dalam proses talaqi dibaca kedua-dua pendapat ini bermakna kita akan baca 2 harakat, lepas tu 4 harakat, lepas tu 6 harakat untuk mat badal pada kalimah alana dengan adallula. Okey? Didetailkan lagi ya. Baik, perhatikan. Bagi kalimah al-ana, wajahnya ikut. Wajahnya seperti berikut. Pertama, kita ibdalkan hamzah wasal. Tengok, lepas hamzah tu ada alif. Betul tak? Ada alif. Alif itu asalnya ialah hamzah wasal. Alif tu asalnya hamzah wasal. Tapi dia tak letak kepala sad. Tak letak kepala sad. Kenapa tak letak kepala sad? Kerana dia sudah ditukar menjadi menjadi huruf mad. Menjadi huruf mad. Jadi alif, ya. Menjadi alif. Okey. Diletakkan tanda panjang. Diletakkan tanda panjang di situ untuk tunjukkan bacaan. Kalau kita refer kepada Hafs, macam mana kita baca kalimah ini? Kita panjangkan 6 harakat, betul tak? Kita belajar nama hukum ini mat lazim kan? Mat lazim kalimi muqaffaf. Betul tak? Kita belajar Hafs mat lazim kalimi muqaffaf. Warash pun sama. Panjang 6. Cukup 6. Bila cukup 6, beza dengan Hafsnya, lam tu dihidupkan. Lana. Lana. Tapi Hafs dia mati.
Al-ana. Sebab tak berlaku naqal. Warash berlaku naqal. Alana. Okey, itu dipanggil wajah ibdal. Faham? Wajah ibdal. Wajah yang kedua boleh dibaca ialah tashil. Hafs pun boleh tashil. Betul tak? Hafs, kita belajar hafs, hafs pun di sini boleh tashil. Kalau hafs, al-ana, itu hafs. Al-ana. Kalau warash, boleh tashil. Alana. Bezanya hidup lam je. Alana. Baik. Sekarang ni, Ustaz tunjuk lagi jelas lagi ni dalam bentuk gambar rajah gini. Tengok yang sebelah kanan. Sebelah kanan, nombor 1, wajah ibdal. Wajah ibdal panjang 6 harakat. La tu berapa harakat nak baca? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi, akan baca macam ni. Lana. Itu 1. Kemudian 4 harakat. Lana. Yang ketiga, panjangkan 6 harakat. Lana. Sama-sama 6 harakat. Itu wajah ibdal. Dari wajah ibdal dah keluar di situ 3 wajah. Kemudian tashil. Tashil pun sama juga. Pada la boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ahlana itu 2. Ahlana itu 4. Ahlana itu 6. Maknanya daripada tashil pun keluar di situ hukumnya 3 wajah. Tadi ibdal 3 wajah, dah jadi 6 wajah. Dah jadi 6 wajah. Baik. Yang ketiganya ialah boleh kita ibdal tapi panjangkan 2 je. Tadi 6. Tadi sampai 6. Yang ni kita boleh buat 2 harakat sahaja. Pun juga ya. Pendek 2 harakat je. Bila kita baca 2 harakat saja, maka pada la hanya 2 harakat sahaja yang boleh dibaca. Alana. Hanya itu saja boleh dibaca. Jadi kalau tadi yang first tadi 3 wajah, yang kedua 3 wajah, kemudian yang ketiga ini 1 wajah, menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 7 wajah. Ya. Jumlah keseluruhannya adalah 7 wajah. Itu 3 wajah mak badal pada bacaan ibdal. Ibdal 6 harakat. 3 wajah pada mak badal. 1 wajah mak badal ketika ibdal. Nanti kalau talaki jumpa ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan baca ke 7 wajah. Sekiranya guru nakkan baca ke semua wajah. Kalau dia tak nak ulang, ya. Okey. Itu cerita sambung. Kalau kita sambung dengan kalimah dengan ayat seterusnya. Tapi kalau tuan-tuan nak wakaf pada kalimah ini, jika diwakafkan pada kalimah ini ketika ibdal hamzah wasal 2 harakat. Kalau kita ambil dengan 2 harakat, ala itu 2 harakat, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, pada huruf lam itu la boleh 2, boleh 4, boleh 6. Macam mana wakafnya? Alan itu 2. Alan itu 4. Alan itu 6. Menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 9 wajah. 7 wajah dah sebut tadi. Okey, kopi je yang 7 tadi, kemudian plus lagi 2 wajah, iaitu panjangkan 4 harakat dan 6 harakat, menjadikan jumlah seluruhnya 9 wajah. Harap-harapnya semua tak tenggelam dalam wajah-wajah ya. Ustaz sebut-sebut ni harap-harapnya boleh clear. Kalau tak faham nak penjelasan lagi tu cuba maklum ya. Okey, selesai.
Sebenarnya takut sebenarnya nak hurai lebih terperinci ni takut nanti rasa macam susah. Tapi rasa kalau tak terangkan, tak kongsikan, nanti tak tahu pula ya yang halus-halus gini ni. Okey. Sekiranya kita gabungkan mak badal pula dengan kalimah alana. Puan baca Quran contohnya kan, daripada awal lagi lah, misalnya Fatihah, lepas tu baca surah Baqarah, terus-terusnya lagi, jumpalah kalimah al-ana ini. Dalam bacaan tuan-tuan dan puan-puan sebelum tu, surah-surah sebelum tu mesti ada mak badal. Bukan surah sebelum tu je, dalam surah ini sendiri pun, surah Yunus pun ada banyak mak badal. Jadi kalau kita kaitkan kalimah al-ana dengan mak badal, sebelumnya ada mak badal sebelumnya, maka harus 13 wajah yang kita boleh baca seperti berikut. 13 wajah. Wah, macam mana nak ingat 13 wajah ni? Tak payah bimbang. Kalau tak laki, tengok buku ni je selesailah. Ikut jadual ini je. Ikut jadual. Tapi sebenarnya senang je. Senang aja walaupun 13. Cuba faham betul-betul. Dia simple je benda ni. Okey, nak ceritanya kalau kita baca daripada ayat summa idza ma waqa'a amantum. Nampak tak? Amantum itu mak badal. Amantum bihi itu mak silah tawilah ya. Mak silah tawilah memang dah tetap 6 harakat. Baca lagi, jumpalah kalimah al-ana. Jadi formula dia, kaedah dia atau wajah dia seperti berikut. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan baca 2 harakat amantum. Betul tak? Amantum 2 harakat. Amantum itu 2 harakat kita baca. Sampai di al-ana kita buat 6 harakat tu. Panjang a tu 6 harakat. Dah cukup 6. La tu berapa harakat? La tu kena 2 harakat juga sebab dia ikut yang pertama tadi 2 harakat. Sama-sama 2 harakat. Amantum 2 harakat. Lana pun 2 harakat. Okey, tu wajah pertama. Kemudian kita baca wajah yang kedua. Amantum dengan 2 harakat. Kita buat ibdalkan ala. A tu 2 harakat je. Tadi panjang. 6. Ini kita buat pula wajah kedua dengan 2 harakat je. Ala. Pada la berapa harakat? Pada la pun dia ikut yang pertama tadi 2 harakat juga. Okey. Itu wajah kedua. Wajah ketiga masih lagi track mak badal pada amantum tu 2 harakat. Masih lagi 2 harakat. Pada al-ana ambil wajah tashil. Wajah tashil. Sampai di la tu dia ikut yang checkpoint pertama tu baca berapa harakat. Kalau 2 harakat, dia 2 harakat juga. Nampak tak? Okey. Baik. Habis 3 wajah. Kemudian wajah yang keempat, baru kita ubah track kita daripada mak badal 2 harakat menjadi 4. Thumma idza ma waqa'a amantum. Itu dah 4. Sampai di kalimah al-ana, tuan-tuan dan puan-puan, panjangkan mula-mula 6 harakat. Yang tu 6. Sampai di la, dia ikut yang pertama tadi, yang checkpoint pertama tadi dengan 4 harakat. La 4 harakat. Na. Itu wajah keempat. Dan untuk wajah yang kelima, 4 harakat pada antum, track kekal yang 4 harakat. Sampai di a, 2 track kekalnya dengan 6 harakat. Ubah pada la sahaja menjadikan 2 harakat. Ini yang sebut khilaf tadi. Berbeza. Mengambil kira pendapat yang kata hanya dibaca 2 harakat saja. Okey? Dia kekal dengan 2 harakat. Ya. Ustaz, Ya. saya nak tanya sekali lagi, saya takut tak faham. Untuk hamzah wasal tu, yang kita ambil, kita baca untuk hamzah sajalah.
Yang kolom kedua tu. Kolom kedua tu kita baca untuk hamzah sajalah. Harakat-harakat dia tu kan. Kolon kedua, mana pula kolon ni? Kak Eti. Bukan kolon, ruangan kedua ni, petak. Yang tengah. Ruangan. Oh, kolon. Ruangan kan. Yang kedua kan. Untuk hamzah saja kan Ustaz? Ya. Yang ketiga tu untuk lam saja. Cara baca tu. Yang merah tu. Tengok yang start merah tu. Yang kedua ialah pada hamzah wasal. Yang hamzah ketiga untuk lam saja. Okey, faham dah. Jadi ringkaskan, Ustaz rasa ikut dalam jadual ni arahan dia panjangkan berapa rakaat, panjangkan berapa rakaat, Ustaz rasa boleh faham. Okey, ikut turutan dia. Dia suruh panjang 6, panjangkan 6. Dia sebut panjangkan 2, panjangkan 2. Boleh faham rasanya? Betul tak? InsyaAllah. Kak Yati inginkan penjelasan tu lah. Itulah yang penting kita tahu. Petak yang pertama, kolom yang pertama itu adalah berkenaan dengan hamzah mak badal pada kalimah amantum. Petak yang kedua berkenaan dengan hamzah wasal yang alif tengah-tengah tu. Itu hamzah wasal tu yang sudah diibdal. Nak buat macam mana? Nak panjang 6 harakat ke? Nak panjang 2 harakat ke? Nak tashilkan ke? Yang ketiga itu berkenaan dengan lam tu. La nak. Nak panjangkan berapa harakat. Okey? Boleh ya? Sampai 13 wajah. Okey, baik. Yang terakhir B. Sebab kita ada banyak soalan ni, soalan kuis. Takut soalan tak timbul soalan yang belajar nanti tu pula. Okey, apabila huruf hamzah terletak sebelum mat dan selepas huruf mat pula terdapat satu huruf yang diwakafkan padanya berbaris atas seperti kalimah mustahzi'una. Ada syibih badal di sini, menyerupai mak badal. Mustahzi'una, tuan-tuan dan puan-puan, nun tu baris atas, tapi bila kita nak berhenti, nun tu jadi mati. Okey, nun tu jadi mati. Maka di sini mustahzi'un disebut sebagai badal yang kita nak wakaf, badal waqfi, ataupun kita sebut sebagai namanya badal arid lis sukun. Dalam ayat ini juga mengandungi mak badal yang lain, badal wasli, badal yang kita baca sambung. Seperti contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayatnya begini, wa idza laqul ladzina amanu. Mat apa amanu? Mat badal. Qalu amanna. Mat apa ni amanna? Mat badal. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akumu innama nahnu mustahzi'un. Kita wakaf pada mustahzi'un, maka dia ada tertib wajah-wajahnya. Ada kaedah-kaedahnya. Dia tak boleh bedal saja panjang harakat mustahzi'un tu. Dia ada kaitan. Mustahzi'un dia ada kaitan dengan badal wasli. Badal wasli itu badal yang duduk di tengah-tengah ayat itu, yang kita tak wakafnya, yang dia mula dengan mak badal. Okey? Mula dengan hamzah lah, lepas tu ada alif ataupun ada waw ataupun ada ya lah. Ya? Dalam ayat ini amanu amanna. Misalnya tuan-tuan puan-puan baca 2 harakat pada amanu. Wa idza laqul ladzina amanu 2 harakat. Qalu amanna 2 harakat juga. Pergi mustahzi'un, kita akan baca harakat. Mula-mula 6 harakat. Awalnya 6 harakat. Okey? Dia start dengan 6. Mustahzi'un 6 harakat. Bila selesai 6 harakat, kita ulang aja di kalimah ini. Ni nak shortcut lah, bukan dari awal, nak shortcut. Okey? Sebut pada mustahzi'un 4 harakat je. Mustahzi'un 4. Wajah ketiga 2 harakat je. Mustahzi'un, selesai. Berapa semuanya wajah? Dah 3. Kemudian baru patah balik daripada awal, track 4 harakat mak badal. Wa idza laqul ladzina amanu 4 harakat. Qalu amanna pun 4 harakat juga. Sampai di mustahzi'un, kita akan mula dengan 6 harakat dulu.
Mustahzi'un 6. Lepas tu ulang pada kalimah mustahzi'un, buat 4 je. Mustahzi'un. Dah tak boleh 2 harakat. Faham tak? Dah tak boleh 2 harakat. Okey. Sekarang kita akan baca mad badal wasli dengan 6 harakat. Wa idza laqul ladina amanu 6. Amanna pun sama 6. Sampai di mustahzi'un terus baca 6 harakat. Mustahzi'un. Tak boleh 4, tak boleh 2. Ini formula dia. Jadi kena ingat. Kena ingat dia ada track dia tersendiri. Ya, dia ada torik dia. Kita tak boleh nak contohnya kalau baca 6 harakat amanu amanna tiba-tiba mustahzi'un kita buat 2, bermakna kita tak ikut track dia, tak ikut torik dia. Torik dalam riwayat Warash menurut kaedah bacaan daripada Torik Syatibi. Jadi kena hati-hati di situ. Jalan selamatnya mak badal 2 harakat, mustahzi'un tak kisah berapa harakat pun boleh aja 6 4 2. Okey. Jadi total semuanya adalah 6 wajah. Mungkin pekat awal tak ingat ni kaedah formula ini, jadi jangan bimbang. Bila kita baca kita rujuk pada catatan ini dulu. Okey. Baik. Ada yang tanya. Okey, bukan tanya. Okey, baik silakan. Yang nak start masuk masuk ke dapur tu yalah. Silakan ya. Jangan sampai tak berbuka puasa nanti. Okey, nanti boleh lihat dalam rakaman sekali lagi. Okey. Yang ni ustaz tak nak bincang lagi sebab dia akan keluar banyak wajahnya. Berkenaan dengan ceritanya ialah ma'abi tu batu baris di bawah. Dia ada penambahan wajah-wajah lain yang lain. Ini kita skip dulu. Seterusnya kalau tengok la raufun fa baris depan. Ada pula penambahan wajah lagi banyak sampai 15 wajah. Okey, wah sampai kuis pula. Okey, selesai. Setakat itu dulu untuk perkongsian pada hari ini berkenaan dengan mad badal. Yang baris bawah tu kalau Ustaz pergi lagi takut tak sempat ya. Bila laju-laju tak sempat nak faham. Jadi insya-Allah kita akan bawa pada pertemuan akan datang untuk yang berbaki lagi sikit saja lagi. Dan itu saja untuk yang perbincangan kita tentang mad badal. Mula dengan takrif mad badal, dah jelaskan asal usul mad badal, dah terangkan berapa harakat mad badal untuk Warash, dan dah jelaskan juga di sana ada pengecualian yang kita tak boleh baca dengan 4 atau 6 harakat. Okey, berkaitan dengan kalimah al-ana pun termasuk. Kemudian kita yang terakhir adalah berkenaan dengan wajah-wajah yang perlu kita buat, perlu kita baca atau susunan wajah-wajahnya apabila berhimpun dalam ayat tersebut. Ada badal wasli dan badal waqfi. Faham tak? Badal wasli, badal waqfi. Badal yang pertama kita jumpa badal yang kita tak waqaf. Jumpa di last tu tempat badal yang kita waqaf. Ada tertib wajah-wajahnya. Okey? Baik, alhamdulillah. Ada soalan apa-apa di situ sebelum ustaz yang soal? Okey. Baik, saya rasa boleh terus kepada kuis lah ya. Kuis sebab kita ada 5 soalan yang disediakan, 5 soalan dan ada hadiah yang istimewa ya. Hadiah istimewa. Istimewanya apa insya-Allah nanti boleh tahu ya. Okey, kita bagi peluang kepada yang belum menjawab lagi. Pertamanya yang belum menjawab lagi, sekiranya yang belum menjawab diam aja, tak jawab-jawab, Ustaz akan tanya Kak Ros dengan Kak Lina macam mana ataupun Datin sendiri macam mana keputusannya nak buka pada yang dah jawab atau macam mana ya. Okey. Baik. Dah bersedia? Soalan yang pertamanya ialah berapakah qadar harakat bagi mad badal pada kalimah di bawah? Nombor 1, berapa harakat mad badal? Nombor 2, nombor 1 tu ketika wakaf tahu. Ketika wakaf, bukan ketika wasal. Okey. Yang kedua, ketika wasal kalimah al-mau'udah. Berapa harakat? Itu je. Tanya berapa harakat je.
Senang je, jawab 2 atau 4 atau 6, itu je. Tak suruh baca, tanya kaedah harakat je. Silakan, siapa yang nak mencuba angkat tangan. Okey, 30 saat untuk bagi peluang masa nak angkat tangan ke tak nak angkat, nak angkat ke tak nak angkat, nak jawab ke tak nak jawab. Ustaz Naim di Lubnan tu tak nak mencuba ke? Dua Ustaz. Ya? Dua harkat. Ustaz Naim? Ya, saya. Okey, Ustaz Naim nak cuba menjawab. Okey, yang mana satu ni? Dia ada 2 kalimah, kena jawab satu-satu. Yang pertamanya berapa harakat, yang keduanya berapa harakat? Pada kalimah di bawah. Yang pertamanya Israel. Silakan Ustaz Naim. Israel, Israel 2 harkat Ustaz. Israel 2 harakat. Okey, itu yang disebut oleh Ustaz Naim. Belum bagi jawapan, Ustaz belum komen lagi. Betul ke salah? Wakaf ke? Yang kedua yang kalau apa? wakaf, kadar harkat bagi mad badal. Kalau wakaf Israel, badal arid dia jadi 2, 4, 6. Okey, boleh 3. Okey. Nombor 2. Wasal, kalau wasal mau'udah 2 harkat Ustaz. Sebab Mau'udah ada 2 harakat saja ke? mau'u. Mau'udah. Mau'udah 2, 4, 6. Oh, 2, 4, 6 boleh ketika wasal. 2, 4 dan 6. Okey. Itu je, Ustaz Naim. Puas Sakin hati mu'tal kan? Sakin mu'tal ya? Mau'udah. Tak. Dia tanya Ustaz balik pula. Nak tanya sakin mu'tal tadi tu. Okey. Baik. Okeylah. Ustaz Naim jawab tadi wakaf kalimah Israel, ya. Kalimah Israel kalau wakaf betul lah badal arid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang tak boleh baca 4, 6 hanya ketika wasal. Okey. Betul? Yang kedua kalimah al-mau'udah ketika wasal. Ketika wasal al-mau'udah boleh dibaca dengan 2, 4 dengan 6. Al-mau'udah, ya, boleh dibaca dengan 2, 4 dan 6 harakat ketika wasal. Kenapa? Boleh sebab huruf yang mati itu adalah sakin mu'tal, seperti yang Ustaz Naim sebut tadi. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada Ustaz Naim. Macam mana Rusti ataupun tim kepada RH ini untuk hadiahnya nanti akan maklumlah, ya. Tahniah pada Ustaz Naim berada dalam kuarantin, dapat juga menjawab, ya. Alhamdulillah. Baik, soalan yang kedua. Nyatakan kaedah harakat X dan Y. Ini macam peringkat diploma lah. Tak adalah, biasa-biasa. Kita dah belajar tadi kan. Nyatakan kadar harakat X dan Y pada ayat di bawah. Ayatnya tak ada. Ayatnya dah dibuang. Tapi dah ada gambaran. Ada badal wasli, ada badal waqfi. Baru je kejap tadi kita belajar. Okey, siapa nak cuba jawab? Yang X berapa harakat, yang Y berapa harakat? Tadi nampak ada yang angkat tangan, lepas tu dah turunkan balik. Ismira Ngaliman. Kak Ismi apa ni? Ya, Ustaz. Boleh on mic, boleh on video? Okay, Ustaz. Yang X tu 4 harkat, yang Y tu 6 harkat. Okey, Waalaikumsalam. X 4 harakat. Tawasul. Y itu 6 harakat. X 4 harakat, Y itu 6 harakat. Okey. Ini badal wasli yang X tu, ya. Badal wasli X tu 4, yang badal waqfi yang Y itu 6. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Faham betul lah tu, alhamdulillah.
Kak Ismira dah talaki waras ya agaknya? Dah. Ha? Dah dengan Syekh Mustafa. Dah. Oh, patut pun. Alhamdulillah. Okey. Dah Ada, hari tu je yang dapat 1 jam tu Ah. masa kiraat Hamzah punya. Khutbah. Okey, alhamdulillah. Tapi Waras tak pernah jawab lagi. Alhamdulillah, ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kak Ismira jawapan yang betul untuk soalan yang kedua. Okey, baik, kita pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, berapakah qadar harakat bagi mad badal pada kalimah yu'akhidu? Berapa harakat yang ni mad badal pada yu'akhidu? Sila angkat tangan. Yu'akhidu. Kak Lina pun tak nak cuba ke jawab. Okey. Kak Ros dia dah pernah jawab. Dia dah tak boleh jawab. Dia macam dah tahu yang ni. Tapi dia tak boleh jawab lagi sekarang ni. Tengok background tu macam geram nak jawab tu. Okey. Tapi kena sabar. Okey, cepat. Yang lain. Boleh cuba ke? Silakan. 10 saat lagi bagi peluang untuk bagi fikir yang belum menjawab untuk cuba jawab soalan ini. Senang je, tadi dah sebut tadi. Ustaz, kalau saya cuba boleh Ustaz? Saya Kak tak pasti. Aisyah Ya. pernah jawab belum? Apa kerana lain adalah Waras belum. Waras belum. Okey. Alasan kukuh. Baik, silakan Kak Aisyah. Boleh tak? Apa saya cuba je lah 246. 246. Kak kata 246 untuk kalimah yu'akhidu. Sebab dia jadi mak badal kan? Jawapannya tak betul. Jawapannya tak betul. Saya cuba Ustaz. Ustaz, saya Silap cuba tu. Ustaz. Kena rujuk dalam buku. Cuba cari dalam buku ni. Dalam buku ni. Dalam buku. Kak Yati lagi. Kak Yati dah jawab dah. Waras tak lagi Ustaz. Nanti dulu. Kak Yati dah jawab dah. Ustaz nak bagi ni. Ni yang belum lagi. Ni Kak Hamzah ke apa? Ya, saya nak cuba Ya. dua harakat. Kak Yati nanti. Kak Yati nanti kita bagi yang belum jawab lagi. Kak Hamzah jam hari. Okey, Kak Hamzah jam hari. Ya, saya. Dua Sila, harakat Kak. Ustaz. Dua harakat. Tak dengar aku Ustaz ni suara ni. 2 harakat. Macam mana bunyi? Ya. Yu'akhizu. Bunyi macam mana? Dia Hamzah tukar kepada waw. Yuwahizu. Okey, Hamzah. Wow, yuwakhidu, betul. Dibaca 2 harakat tadi kita dah sebutkan. Kalimah ini dia special, ditukarkan Hamzah jadi waw dan dia hanya baca dengan 2 harakat sahaja. Okey, betul Kak Hamzah. Soalan yang keempat, kenapa mak badal pada kalimah di bawah tak boleh panjang 4 atau 6 harakat? Tak boleh, dia cuma baca 2 je. Kenapa? Sebab ni pun dah sebut tadi. Kenapa tak boleh? Ada kan beberapa kalimah tadi kita dah sebut contoh-contohnya kan. Antaranya kalimah ini tak boleh dibaca dengan 4 atau 6. Silakan 10 saat. Tak ada yang boleh menjawab soalan ini ya. Saya cuba. Kak Hidayah, silakan Kak Hidayah.
kerana huruf hamzah sebelumnya terdapat sakin sahih dalam satu kalimah. Okey, alhamdulillah. Kenapa tak boleh baca 46? Kerana hamzah terletak selepas huruf yang mana terdiri daripada sakin sahih. Huruf zal tu mati. Huruf zal tu mati. Sebab tu tak boleh 4 dengan 6. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang terakhir, yang kelima. Rasa macam susah je soalan yang kelima ni. Okey, sila baca ayat di bawah dengan riwayat Warash. Rasa untuk yang ni rasa hadiah istimewa. Okey, 10 saat siapa nak cuba menjawab, nak cuba menjawab dengan membaca ayat ini dengan riwayat Warash. Kak Nur Aisyah. Kak Nur Aisyah pernah jawab tak? Pernah Ustaz. Oh, Kak Nur Aisyah Tapi pernah jawab. Kira wash tak pernah lah. Yang pernah jawab Hamzah lah. Hamzah pernah jawab. Hamzah pernah menjawab. Macam mana juri? Okey. Boleh lah kan? Sebab dia tak pernah jawab. Hamzah dan Kolun dia pernah jawab. Oh, Hamzah dah pernah jawab. Kolun. Tapi ini Warash lah. Okeylah, teruskan. Yep. Boleh. Semua wajah aku Ustaz. Kak Nur Aisyah, silakan Kak Nur Aisyah baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wajah pertama. Wajah kedua dia. Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wajah ketiga. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wajah keempat. Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lepas tu wajah ketujuh. Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Alhamdulillah. Cuma masa tashih tadilah dah hampir tepat. Cuma nak diperbaiki sikit laginya, jangan panjang sangat tashih tadi. Maknanya terus tashih dan terus sebutlah ahala, jangan ahala, lambat nak sebut la tu, seolah-olah menjadikan dia tu pun ada harakat yang lebih daripada satu. Ahala, tak boleh. Ahalana, ya. Apapun dah tepat ya, dah jawab tadi dengan 7 wajah yang boleh dibaca dalam kalimah ini. Okey. Alhamdulillah selesai. Okey, selesai perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan usul riwayat Warash daripada Imam Nafi' serta dengan soalan-soalan kuis itu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu akan datang untuk yang masih lagi al-mad wal qas dan mungkin sempat masuk tajuk yang baru, insya-Allah. Tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua walaupun tak menjawab, tapi kerana dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini ya, insya-Allah. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah,
Apa yang belum kami ketahui daripada Quran, bilang kami kekuatan ya Allah agar kami dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran ya Allah sebagai syafaat kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bila azan. Bila azan. Terima kasih Ustaz. Salam. InsyaAllah sebut bila azan. Ini baru. Ustaz. Jazakallah.